Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 11 Rabiul Awal 1443 bersamaan dengan 18 Oktober 2021, kita teruskan bacaan kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah, hikayat-hikayat fiqh yang terpilih. Dalam kisah hikayat ini, pada kali ini para jemaah sekalian, kita dengar cerita pelik yang diriwayat oleh seorang sahabat nama dia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ada seorang perempuan menghadiahkan kepada Nabi sehelai kain selendang untuk selimut, tetapi kain itu telah diminta oleh seorang sahabat yang lain untuk dijadikan kain kafan dia. Bagaimana peristiwa itu kita dengar sekejap lagi, dan kita nak tengok dari sudut hukumnya, fiqhnya, boleh tak boleh seorang itu menyediakan kain kafan. Lah ni kita pakat beli kain kafan selai seorang, letak dekat kepala tidur kita, biar kita nampak, oi, kita ni nak mati dah kan? Ataupun kita gali lubang kubur siap-siap dekat rumah kita sebagai persiapan untuk mati. Baik para pelajar sekalian, hadis ini kita baca teks hadis dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. An Sahlin radhiyallahu anhu. Sahal di sini kata ulama hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Annamra'atan ja'at ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan, seorang wanita datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi burdatin, dengan sehelai kain. Burdah ni kain yang cantik, yang berjalur dia punya tenunan dia, comel lah. Biasanya dia orang buat selimut. Selimut kalau sejuk, elok selimut dengan dia. Mansujatin fiha hasyiyatuha. Cantik, memang cantik, mana tenunan yang khas. Di tepi dia tu ada, kalau kita kat macam render, ada bulu-bulu. Kata Sahal, atadruna mal burdata, mu tahu apa mana burdah itu? Qalu asyamlah. Sahabat lain jawab, burdah tu tahulah, kain tu syamlah dia panggil. Kain yang cantik orang buat selimut. Bukan selimut tidur, selimut ketika berjalan ni. Qala na'am. Qalat, kata di muslimah yang baik ini, nasattuha biyadi. Ya Rasulullah, kain ini saya tenung dengan tangan saya sendiri. Fajitu liaksukaha. Saya datang nak hadiah kain ini supaya Rasulullah pakai. Allahu Akbar. Bahagianya makcik. Fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Nabi terima dengan senang hati, dan memang Nabi perlu kepada kain itu untuk dia pakai. Tuan-tuan kena ingat, pakaian Nabi tak banyak. Sebab itu ulama yang mengkaji terhadap dakwaan orang yang mengatakan masih ada lagi peninggalan barang-barang Nabi, ada rambut, ada baju, ada tu. Jadi ulama mempertikaikan, kerana barang Nabi itu tidak banyak. Dan kan para sahabat pula bakhil dengan barang-barang Nabi, tak nak bagi kepada orang lain. Maknanya bakhil di sini,
Maknanya siapa dia milik barang Nabi, dia tak nak bagi kepada orang. Anak dia pun tak bagi. Tengok dalam cerita ni. Bila Nabi terima burdah ini, fa kharaja ilaina, satu hari Nabi kita pakai kain dia tadi. Keluar ke majlis, ke masjid dia, wa innaha izaruhu. Wa innaha izaruhu. Jadi Nabi kita pakai yang di bawah. Izar tu di bawah. Kalau kata rida, belah atas. Fahassanaha fulanun. Masya Allah. Datang seorang sahabat, dia sentuh kain ni, oh comelnya. Faqala uksiniha ma'ahsanaha. Rasulullah beri saya pakai kain ni, betapa cantiknya kain. Bila sahabat ni minta dengan Nabi, sahabat-sahabat yang lain rasa hati tak senang hati. Qala al-qaumu, kata di sahabat-sahabat lain, ma ahsanta, tak elok awak ni. Kenapa meminta? Labisahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Nabi pakai dalam keadaan dia berhajat kepada kain ni. Summa sa'altahu, kamu ni meminta nak kain tu, wa alimta annahu la yaruddu. Kamu kan dah tahu perangai Nabi, kalau orang minta dia tak akan tolak permintaan orang, dia akan beri. Jadi bila orang marah sahabat ni, dia pun menyatakan sebab kenapa dia nak ambil pakaian tu. Qala inni wallahi ma sa'altuhu li albasah. Dia kata, wallahi aku minta pakaian bukan aku nak pakai. Bukan aku nak pakai. Dah nak buat apa? Kalau tak nak pakai, janganlah minta. Innama sa'altuhu litakuna kafani. Allahu Akbar. Aku minta ni semata-mata nak ambil berkat pakaian Nabi. Aku nak jadikan dia kain kafan aku. Qala Sahlun, kata Sahal, fakanat kafanuhu, memang kain itulah waktu dia mati dipakaikan sebagai kain kafan. Rawahu al-Bukhari wa ghairuhu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain. Jadi kata di para ulama, kalau nak ambil kain, sekadar nak buat kain kafan, tak payahlah minta yang cantik-cantik. Tengok yang Nabi pakainya dah lama tu, minta yang tu. Ni minta kain yang dia terima hadiah yang baru. Nabi kita dalam ayat hadis ni mengatakan muhtajan ilaiha, sangat perlu pada kain itu. Tiba-tiba kau pergi minta, jadi mana tidak elok lah. Walaupun dia nak buat kain kafan ni tak perlu yang cantik-cantik. Kita nak kapan orang sekarang ni pun tak boleh beli kain yang mahal-mahal, beli kain kafan je, kain yang kasar je, kain putih yang kasar itu je. Maka panjanglah dia punya kontroversi perbincangan. Kita mengatakan niat sahabat tu baik dan hasrat dia tercapai, radhiyallahu anhu wa ardahu. Tapi bagi kita, jangan mengulangi perkara yang sama. Kalau nak minta juga dengan orang, minta yang ustaz pakai lama dah. Tak, comel ridak ustaz pakai ni. Saya tengok banyak tahun dah ustaz pakai ni tak. Kalau ustaz rasa puas dah pakai, saya pula nak ambil. Boleh juga macam tu. Ni kita tengok baru dia pakai kali pertama, pergi minta dah. Ihraj. Teman ihraj. Tak susah hatilah orang yang pemurah bila orang minta, Nabi kita langsung dia beri. Baik, hadis ini menunjukkan kepada apa? Dilalatul hadis jawazu ittikhadil kafan qabla al-maut. Harus seorang itu menyediakan kain kafan dia untuk mati. Kita beli siap-siap dah. Sekarang ni mudah tuan-tuan. Orang jual satu set dah kain kafan. Berapa ratus ni? Satu siap dah. Dengan kapurnya, dengan semua ada dalam tu dah. Senang. Kita letak kotak di sini. Kotak pun kita letak dekat yang kita nampak. Kalau boleh letak dekat pejabat kita dah. Kalau dalam rumah kita ada jenis pejabat, letak kotak kain kafan tu depan. Barulah. Kalau rasa nak buat kelento orang ke nak apa, kain kafan ada dah tu. Jangan main-main. Nah, jadi elok kita. Jadi boleh kita sediakan kain kafan sebelum kita mati. Nah, jangan tunggu orang lain beli. Kita beli siap-siap. Tengok 2 tahun dah beli tak mati-mati juga. Dan kebetulan ada jiran sebelah mati, bagi dia, kita beli lain. Allahu Akbar. Bahagia hidup kita, sentiasa ingat kemati. Baik. Di antara tajuk perbincangan kita, taklah banyak sangat.
Yang pertama, memperkenalkan sahabat Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid bin Tha'labah Al-Khazraji Al-Ansari As-Sa'idi. Itu nama dia. Nama dia dengan keturunan dia sekali. Sahal, Sa'ad, Malik, Khalid, Tha'labah. 5. Arwah bapa saya dulu, dia cari keturunan dia, sedikit dapat. Kita dapat macam saya, Abdul Basit bin Abdul Rahman bin Sulaiman bin Kecil bin Ishaq. Itu ya, boleh 5 ya. Nama Ishaq ataupun nama orang Melayu panggil Cik Haq. Gitulah nama dia. Jadi anak-anak kita kena sambung lah kalau nak suruh lama sikit. Jadi saya dapat 5 ya. 5 dia punya keturunan. Tak lagi dah. Tak tahu gimana. Lepas pada tu habis dah. Tak dapat kesan. Kata dia arwah bapak ni, aku tak dapat kesan dah. Dia cari orang paling tua dalam kampung dia ni. Dia kata setakat tu aku boleh. Dia pun catat. Dia kita sebut ni supaya anak-anak kita pula sambung balik pula. Dapat 6 tingkat. Wallahu a'lam. Jadi gelaran Sahal ni Abul Abbas, dia dengan ayah dia Sa'ad bin Malik, dua-duanya sahabat. Wafatnya Nabi SAW, tuan-tuan kena ingat sejarah kewafatan Nabi SAW bila Nabi kita wafat pada 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11. Jadi kalau di samping kita duk sibuk sambut hari kelahiran, kita kena ingat hari ni hari wafat Nabi. Nak gembira ke nak sedih? Kena ingatlah, dua-dua tu kena ada. Baik. Nabi kita wafat SAW, Sahal berumur 15 tahun. Umur dia baru 15 tahun. Ummira. Oh, Masya Allah. Panjang umur dia. Selepas Nabi wafat tu, dia hidup lagi sehingga dia mati tahun 91. Ada ulama kata 88. Umur dia 93 tahun. Sebagaimana yang telah ditahqiq oleh Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Baiklah, cerita Sa'ad ni telah kita sebut dalam siri jilid yang pertama dulu. Siri yang ke-24 ataupun yang ke-22. Tuan-tuan nak tengok sejarah dia panjang sikit di sana. Baik. Yang kedua, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang perempuan itu jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia buat apa? Dia buat apa tu? Dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta nak bagi hadiah. Jumpa Nabi untuk bagi hadiah. Jadi kita kata alhamdulillah. Bila dia jumpa Nabi nak bagi hadiah, maka Nabi SAW ni seorang yang mudah ya. Dia tidak susah-susah. Orang nak jumpa dengan dia pun senang. Tak ada protokol apa. Masya Allah. Kata di pengkaji, lam naqif ala ismiha. Kami tak jumpa nama dia. Nama apa? Makcik apa ni, sahabat ni. Masya Allah. Tapi oleh kerana dia sahabat, maka tak perlulah kita sibuk-sibuk tentang dia, sebab para sahabat, ulama mengatakan sahabat itu udul, diterima walaupun tak tahu nama. Baik. Dia telah bagi tahu kepada Nabi SAW bahawa dia ni tenung sendiri kain ni, khas untuk dipakai oleh Nabi SAW. Jadi orang beri kepada orang ni, kata ulama, tuan-tuan tanda, 3 sebab orang beri benda kepada orang. Sudah pastilah muslimah ni, sahabiyah ini beri kepada Nabi kerana cinta kepada Rasulullah, sayang kepada Nabi, mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla, sudah pastinya. Ada juga orang beri hadiah supaya orang beri banyak lagi. Kita bagi sikit je, macam pancing, balik lagi. Ada orang bagi nak suruh bayar. Aku buat kau untuk awak ni, ambil lah, bagilah harga yang istimewa. Ada juga. Tapi itu dia panggil dari sudut pemberian orang.
Yang kita dapat kesan sudah pastinya sahabiah ini beri hadiah kepada Nabi kerana suka sangat tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pakai kain yang cantik, yang comel, burdah yang ditenung sendiri dengan tangan dia. Mesti gembira dia. Baik, yang ketiga, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pakai. Bila orang bagi dia pakai. Kena ingat ni tuan-tuan. Kalau orang bagi hadiah kepada kita, kena pakai juga. Bagi kita pakai dulu kalau kita rasa taklah sampai jemu. Kalau jemu tu orang panggil kita nak ambil sedekah yang baik kan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu kena bagi apa yang kamu sayang. Jangan kita dah lusuh dah, tangga semua warna dah, bagi hadiah kepada orang. Boleh juga pahala, tapi sikit nak banding dengan kita beri di saat kita sedang sayang. Baik, Nabi kita pakai hadiah ini, dan sahabat ni dia sentuh kain Nabi kata. Ada riwayat kata dia sentuh, oh cantiknya. Famadaha wa hasana. Oh comel ni Rasulullah. Cantik. Kemudian dia direct minta dengan Nabi nak kain tu. Itu yang sahabat lain terkilan. Nabi SAW, Nabi kita ni, dia tak akan tolak permohonan orang. Orang minta apa, dia akan beri. Kenapa kamu minta yang cantik tu? Biarlah Nabi pakai dulu. Sekurang-kurangnya tahun depan minta. Ataupun kalau nak sangat buat kain kapan, minta yang lain, jangan minta yang tu. Tapi benda tu terjadi, nak menserlahkan kepada kita 3 perkara. Ni, cerita ni menzahirkan kepada kita 3 perkara. Yang pertama, Nabi bila sahabat minta, dia masuk dalam rumah dia, dia ambil kain, dia bagi kepada sahabat itu. Pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kalau kita boleh tiru sifat pemurah ni, molek benarlah, elok benarlah. Orang minta kita bagi selalu. Jadi payahlah. Nanti orang tahu setiap baju kita akhirnya tak baju lah kita. Orang minta bagi, kita kena tengok perangai orang lah juga. Kan? Cuma timbul soalan. Orang kata al-hadiyatu la tuhda. Hadiah tak boleh diberi hadiah kepada orang. Betul ke cakap ni? Ini kita nak bahas sedikit. Hadiah tak boleh bagi hadiah ke orang. Ini hadiah orang ni. Macam mana kita nak bagi hadiah kepada orang? Jawab dikata ulama, annal hadiyata dakhalat fi milki al-muhdatun ilai. Bila kita ambil hadiah daripada orang, barang tersebut telah menjadi milik kita. Bila menjadi milik kita, wa asbahat juz'an min malhi, dia telah menjadi sebahagian daripada harta kita. Jadi bila harta kita, ikut kita nak buat apa. Sebab itu ana tengok ni, kalau orang kahwin, kenduri kahwin anak, kalau mak dia tu ramai kawan, nantilah awak bertambung dia punya hadiah tu, dengan pinggan mangkuknya, dengan gelasnya, dengan macam-macam dah. Dapurnya, dengan kereta, dengan gosok baju, semua ada. Takkan dia nak pakai sampai 10. Maka bila ada orang lain kahwin pula, dia bawa pergi pula. Akhirnya duduk main menukar gitulah. Jadi eloknya hadiah tu kalau orang bagi, janganlah kalau benda tu nadir, benda mahal, tak payahlah kita transfer kepada orang dulu, kita pakai, biar tuan dia tengok, supaya dia Masya Allah, hadiah yang saya bagi tu pakai dah tu. Jadi nampak seronok kita tahu barang kita dihargai oleh orang, walaupun tidak mahal, tapi kita bagi hadiah pen contohnya, nampak ada kat poket. Bagi hadiah kopiah, ada atas kepala, hadiah kain. Orang bahasa kita panggil ambil hati orangnya bagi. Jadi orang bagi seronok. Pakai dah tu, ya elok ya. Jadi kita menarik. Tapi kalau kita rasa banyak dah benda tu, boleh je kita bagi hadiah kepada orang, boleh. Sebab dia sudah jadi milik kita. Sebab itu kalau orang miskin contohnya, orang bagi zakat pada dia, dia bagi zakat. Kita kaya, kita tak boleh terima zakat. Tapi kalau sim-sim miskin hadiah kepada kita, boleh. Jadi, walaupun asalnya harta zakat,
Tapi dia telah convert kepada asnaf tadi yang cukup syarat. Asnaf tu bagi kita hadiah, boleh terima. Ini dia punya kaedah. Kaedah. Baiklah. Yang keempat, as-sahabah al-hadirun. Sahabat-sahabat yang hadir itu mencela, menegur sahabat yang minta tadi. Apa awak ni? Kenapa engkau minta? Tak sepatutnya meminta. Cuma ulama berbeza pandangan siapa yang minta itu. Siapa yang sebenarnya minta tu? Ada kata Abdurrahman bin Auf. Ada kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada ulama kata A'rabi, orang Badui. Maknanya kalau kita tahu yang minta tu Abdurrahman bin Auf, sudah pastinya Abdurrahman bin Auf bukan seorang yang miskin. Makna sebab itulah dia kata dia minta tu dengan sebab dia nak buat kain kafan dia, nak ambil berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita letak dulu situ. Yang pentingnya sahabat-sahabat ni menegur. Tak kiralah siapa yang minta tadi, menegur sebab Nabi seronok je pakai kain kau minta. Subhanallah. Nak buat apa pun janganlah minta yang tu, minta yang lain lah. Ya Rasulullah, saya nak kain Rasulullah selain. Saya nak buat kain kafan. Minta. Minta sungguh. Macam ni minta. Tapi jangan beri tunjuk nak ni. Susahlah macam tu. Kalau saya minta saya tak. Ya, Ustaz, saya tengok Abu Anas ni banyaklah ridak ni. Pagi petang tukar. Boleh bagi satu saya. Kita akan carilah mana-mana yang sudah lama sikit. Tapi kalau minta yang ni, kebetulan saya bawa pakai ni agak. Susah hati juga kita nak bagi. Tapi orang minta kena beri. Maknanya ada orang yang diminta pemurah, orang yang nak meminta pun kena kira juga murah, kena ambil kira juga suasana dan keadaan. Jangan. Baiklah, itu sahabat. Walaupun begitu, sebab itulah ramai sahabat tegur, jangan buat macam tu. Kana Nabi sallallahu muhtajan ila. Nabi kita suruh nak kain tu, awak pergi minta, kenapa? Maka yang kelima, sahabat tadi tak mau orang kritik dia lama-lama. Tak perlu dia buka pintu ruang untuk netizen. Kalau zaman kita ni netizen ni tak payah tutup mulut, tapi zaman sahabat tu lain. Dia terus bagi tahu, aku minta kain ini bukan nak pakai, tapi aku nak jadikan kain kafan aku. Nak jadi kain kafan aku. Jadi kalau Abdurrahman bin Auf minta, logik. Dia bukan perlu dia kaya. Sa'ad bin Abi Sa'ad sama juga. Tapi kalau Sa'ad dia panggil ahdu akhwal. Salah seorang daripada pak saudara Nabi sebelah ibu. Maknanya keluarga dia juga. Dia pun orang kaya. Tapi kalau Arabi menasabah sikit. Wallahu alam siapa yang minta. Yang pentingnya 3 orang nama itu disebut. Yang keenam, sahabat yang minta tadi, dia telah menyatakan hasrat dia nak pakaian yang telah menyentuh jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Banyak sekali lah sahabat-sahabat ni. Ada sahabat yang dapat rambut. Rambut itulah yang dia simpan. Dia wasiat, kalau aku mati rambut ni tak ada kain kafan aku. Tidak kata kalau aku mati simpan pula anak. Lah, dia ambil. Itu sebab saya kata sahabat ni bakhil dengan barang-barang Nabi yang mereka miliki. Ada orang yang boleh kuku, ada rambut. Ada sahabat yang dapat air wuduk Nabi. Allah, dia gosok sini. Semua benda yang ada itu dia panggil tabarruk bi asarin Nabi. Ambil berkat dengan barang-barang Nabi boleh, harus. Tapi kalau ambil berkat dengan replika barang Nabi, la. Itu cerita khurafat nama dia. Mana boleh. Yang kita bolehnya benda yang menyentuh jasad Nabi yang mulia, ataupun mari daripada tubuh Nabi yang sahih. Jadi sekarang ni kita nak mengesahkan mana betul tak betul sahih ni memang agak sukar. Kenapa sukar? Tengok ni sahabat ni, masing-masing nak masuk dalam kafan, bawa dah dalam kubur dia. Tak apa yang tinggal laginya. Yang tinggal lagi replika. Itu jadi masalah kita. Baiklah. Yang ketujuh,
Suku tu nafa minas sahabah. Bila sahabat tu bagi tahu tujuan dia minta kain tadi bukan nak pakai, bukan nak berhias-hias, bukan nak berjanguk. Berjanguk ni orang Kelantan kata, bukan nak bersemak-semak lah. Dia nak betul-betul untuk ambil berkat, letak dalam kain kafan dia. Dalil ala jawaz ittikhadil kafani. Hadis ini menunjukkan harus kita siapkan pakaian kematian kita boleh. Mana kita beli siap kain kafan letak rumah. Untuk apa tahu? Kalau aku mati, pakailah. Orang lain mati, ambil dulu. Boleh. Dan harus bukan maknanya sunat, bukan satu sunnah. Setiap kita kena miliki kain kafan, tidak sunat, tapi ulama hadis kata yadullu alal jawaz. Permohonan itu menunjukkan harus. Kalau tak harus mesti Nabi larang. La. Jangan buat kain kafan, nemu nak pakai ambil. Nak kain kafan lah, Nabi tak larang. Kalau tidak, tak boleh. Nabi tidak akan ikrar. Maka para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, boleh kita simpan di rumah kita kain kafan. Untuk apa? Untuk nak mempersiapkan diri mengingati kematian. Kita ni mudah lupa, para jemaah sekalian, mudah lupa. Lupa ke apa? Lupa ke mati. Benda lain, kita kadang-kadang lupa tentang kematian, tapi ingat kau orang mati. Itu masalah juga. Ingat kau orang mati. Bila ada orang mati kak, takutlah macam-macam. Allahul musta'an. Baik para jemaah sekalian, kita kata apa sajalah perkara yang boleh ingat kepada mati ataupun nak menyenangkan kita. Ana ingat waktu ana masih lagi kanak-kanak, remaja lah. Arwah bapa saya ni dia pergi haji naik kapal laut tahun 70-an. Sebab kapal yang 80-an tu dah dia orang naik kapal terbang dah. Masa tu ana sempat lagi lah dengar dia orang ni pergi haji naik kapal laut. Biasanya orang yang nak pergi haji naik kapal laut ni, setiap orang akan menyediakan kain kafan. Setiap orang. Yang anda ingat lagi, arwah mak saya duk sediakan kain kafan ni. Ni untuk jemaah nak pergi sekali ni, ni kain kafan ni kena ada. Kenapa? Sebab apa? Sebab atas kapal laut mana ada kedai kain kafan, tak ada. Jadi setiap orang siapkan kain kafan dia lah. Letak dalam beg tu sekali yang kain ihram. Mana kalau kita balik, mulai hidup balik esok, kain kafan tu kita sama ada kita simpan ataupun kita bagi pada orang. Tapi sebahagian daripada orang lain. Sebahagian daripada orang macam orang India ke. Kalau tuan-tuan tengok lepas haji, biasa dia orang ni duduk jemur kain ihram tu. Ni duduk jemur di dekat hotel, dekat dengan Masjid Haram, di pagar besi dekat dengan tandas tu kan. Nampak orang duk jemur kain. Kita tanya dia, untuk apa ni? Limaza? Dia kata, kafan. Maknanya kain ihram dia tu, dah lah pergi haji. Dia pergi basuh pula dengan air zam-zam. Kemudian dia jemur. Nanti bawa balik untuk kain kafan. Kita kata tak perlulah. Sampai basuh-basuh begitu. Nak ingat ke mati je lah. Nak ingat ke mati lah. Baik, para jemaah sekalian. Kita ni kadang-kadang terlupa ke mati. Sebab banyak sangat duduk lara dengan dunia ni. Jadi kita ingatlah setiap orang tu dia bawa kain kafan tu dibawa dalam kapal laut. Sebab kapal laut tu masing-masing kena ada persiapan. Kalau mati atas kapal, nak beli kain kafan tak ada kedai, kita dah ada kain kafan kita. Nak ke bumi, orang tak ke bumi atas kapal. Dia siap solat mandi, kafan siap solat. Biasanya dia kepit ikat di kayu ke ada benda yang pemberat. Lepas turun dari laut. Allahu Akbar. Matilah dia sebelum pergi haji atau selepas daripada haji. Baik, para pelajar sekalian, para jemaah sekalian. Wa kama yajuz i'dad al-kafan
Yang ke-8 ni, sebagaimana harusnya kita menyediakan kafan dan apa-apa persiapan untuk mati sebelum mati, yajuzu aidan i'dad al-qabr. Boleh juga kita sediakan lubang kubur. Kita gali lubang kubur siap-siap. Kubur siapa tahu? Akulah. Tapi kalau kita tak mati, orang lain masuk dulu. Nanti kita gali yang lain pula. Boleh. Cuma biasanya orang dulu dia tanam dalam tanah dia. Dalam kitab ni sebut kisah Ar-Rabi' bin Husaym. Ar-Rabi' bin Husaym, dia buat lubang kubur dalam kawasan rumah dia. Ada lubang kubur situ. Wa kana yanamu fihi. Waktu nak tidur, dia masuk dalam tu tidur. Supaya nak ingat ke mati. Masya Allah, tabarakallah. Dia kata apa? Lau faraqa zikrul mauti qalbi sa'atan wahidah la fasada. Andainya hati aku ni terlupa kepada kematian satu ketika je, rusaklah hatiku. Jadi supaya dia tak lupa ke mati, dia buat kubur, buat lubang di rumah dia. Dia berwasiat supaya waqala Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, orang tanya dia kata la ba'sa an yashtari ar-rajulu mawdi'a qabri. Tidak menjadi kesalahan kalau kita nak beli kawasan tanah kubur untuk dijadikan perkuburan. Sebab itu kalau kita dengar dalam kitab-kitab fiqh, dalam bab jenazah, dia kata haram membuat binaan di atas tanah wakaf. Kan Nabi kita larang kan buat binaan di atas kubur. Kalau kubur tanah sendiri, makruh. Tapi kalau kubur musabbal, kubur yang macam tanah kubur Islam yang ada hari ni, buat binaan besar-besar atas tu, itu haram. Apalagi kalau buat dengan marmar, dengan mozaik, itu semua tu perbuatan yang tidak baik. Haram dalam kitab fiqh kita kata. Maka Imam Ahmad kata tidak jadi masalah. Kalaulah mereka menyediakan kubur, tempat untuk nak kebumikan. Dan memang ada pun di setengah-setengah negara Islam ini dia panggil kubur family, keluarga. Yang paling dekat dengan kita di Mesir. Kalau tuan-tuan pergi melawat ke Mesir, ataupun kata pergi melawat bertanya ustaz-ustaz kita hak ngaji Mesir, kan? Di Mesir kawasan kubur tu dia buat macam pagar rumah. Pagar ada nama ditulis Qabru al-Fulan. Kubur keluarga sekian-sekian. Jadi tanah ni keluarga dia je. Dia masuk dalam tanah tu, dia letak situ. Tapi tak tahannya dia tak ke bumi. Dia tak timbus. Dia letak je mayat situ. Kalaulah setahun depan baru mati seorang lagi, tak apalah. Yang pertama tu kalaulah mayat tu hancur, tak ada dah. Tak tahannya lepas seminggu, 2 minggu ada mati pula. Macam nak masuk mayat. Bangun kuat. Tanya ustaz-ustaz ngaji Mesir, panjang cerita ni lah. Ana waktu pergi Mesir, sahabat-sahabat kita ni bawa. Dia kata atas kubur, orang duduk di atas kubur saja boleh 2 ahli parlimen kalau mengundi. Luahnya kawasan kubur dia tu. Jadi kubur duduk atas tu, beranak bercucu cicit, bawah kubur. Atasnya rumah keluarga duduk. Masih ada wujud di situ. Tapi budaya tu tak ada di tempat kita. Sebab itu tidak eloklah tempat kita ni kalau kita tanam mayat tak tahu di mana tempat. Ada setengah orang ni sayang sangat ayah dia. Oleh kerana ayah kita ni pengasah masjid ni, kita tanam depan masjid lah. Tak dikubur orang Islam lah. Kan ada larangan, Nabi kita larang daripada solat menghadap ke arah kubur. Panjanglah dia punya kaedah-kaedah yang ada tu. Jadi kita kata, jadi ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi eloknya kubur kita ni letak di kubur orang Islam, di tempat orang muslimin. Kalau kita nak gali juga, gali tapi boleh. Tapi kalau kubur tanah wakaf, tak boleh kita nak kontrol. Sebab itu tanah wakaf. Baiklah. Wa rahimallahu Yahya bin Muaz. Yahya bin Muaz berkata, tulis. Pelajar-pelajar tulis kata-kata ini. Rahimallahu Yahya bin Muaz yaqul ala innal aqil
Orang yang berakal itu man amila salasan. Orang yang berakal itu orang yang melakukan 3 perkara. Kun aqilan. Mudah-mudahan kita semua ni jadi orang berakal. Amin kata. Yang pertama, tarakad dunya qabla an tatruka. Dia tinggal dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Kalau kita ni dua ya, kita dengan dunia dua. Sama ada kita tinggal dia atau dia tinggal kita. Orang mana dia tahu? Meninggal dunia. Dunia, dia tinggal dunia dah, masuk kubur. Yang kedua, meninggalkan dunia. Ini kita naknya, orang cerdik itu orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia tinggal dia. Mana kita tolak ya awal-awal lagi. Yang kedua, bana qabrahu qabla an yadkhulah. Dia siapkan kubur sebelum dia masuk dalam kubur. Mana tempat kita orang tak buat macam tu, Ustaz. Bahaya, nanti ada benda-benda hayawan berbisa tidur dalam tu. Kita kata siap kubur tu maknanya kita mempersiapkan amalan kita nak masuk dalam kubur sebelum masuk dalam kubur. Yang ketiga, wa arda rabbahu qabla an yalqah. Dia mencari keredaan Allah sebelum dia bertemu dengan Allah. Allahu akbar. Menarik tuan-tuan. Kata-kata Yahya bin Mu'adz ini dinukilkan dalam kitab Sifatus Safwah. Sifat orang yang terpilih. Cantik, kitab ni ada 3 jilid. Nama dia Sifatus Safwah. Sifat cerita orang-orang yang soleh, yang hebat-hebat. Kalau tuan-tuan rajin baca, ambil buku ni. Baguslah tentang motivasi. Cuma ada cerita-cerita bercampur lah. Ada setengah tu cerita sahih. Ada cerita diriwayatkan. Macam-macam. Baik. Yang kesembilan, walaupun ulama kata harus kita menyediakan kain kafan, menyediakan gali kubur, tapi buatlah persiapan untuk mati yang sebenar-benarnya. Apa dia? Yang sebenar-benarnya kita nak mati, buatlah persiapan yang boleh menyelamatkan. Tak payah siap kain kafan, tak payah sedia lubang kubur, kerana itu hijau orang hidup akan meneruskan. Yang kita nak mempersiapkan apa yang kita nak bawa untuk masuk dalam kubur, apa yang kita nak bawa dalam kain kafan kita. Kain kafan ni, hati-hati tuan-tuan, tak ada poket. Ada orang tanya, kenapa kita kena buat, kenapa kita kena sedekah awal-awal atas dunia? Menarik kata-kata ni. Soalan kata, kenapa kita kena buat sedekah, kita kena bersedekah di atas dunia? Kenapa? Jawab di para ulama, kerana orang mati, kain kafan dia tak ada poket. Tak ada duit dalam poket. Jadi poket dia kena hantar dulu. Macam kita hari ni kita transfer kita punya kredit ke akaun akhirat, supaya bila kita pergi sana, walaupun kita bawa tak ada poket, tak ada kad, tapi kita sudah transfer, pahala-pahala kita sudah ada di sana. Alhamdulillah. Biar kita kaya di akhirat, walaupun kita nampak miskin di dunia. Tak apa. Sabar. Baiklah para pelajar sekalian, yang terakhir ni beberapa tajawuzat. Tajawuzat ni beberapa perbuatan yang tidak diiktiraf oleh Islam. Seperti dia panggil dalam bahasa Arab kata kharjah. Kharjah ni bila aku mati, kamu kena buat majlis acara penguburan jenazah tu bertaraf VIP. Taraf VIP. Kereta nak bawa jenazah aku kena Alphard, contohlah kita kata. Tak mahu van-van nak cabut, nak apa ni, van buruk-buruk ada di masjid lah. Kereta hoklah, satu. Kemudian diikuti dengan bunga-bunga perhiasan. Ada pula dia punya apa ni hadap main lagu bergendang ni. Dia panggil mauqib. Rombongan tu diiringi dengan lagu, dengan gendang, gedebong. Macam nak pergi kahwin, orang nak mati. Ini semua ni, dia kata perbuatan-perbuatan mungkar dan maksiat yang tidak dianjurkan oleh Islam. Jangan main. Ada setengah orang kaya, dia nampak Islamik sikit, dia sewa qurra, pembaca qari duk baca Quran berlagu ni. Dalam Islam, bila orang mati, kita kena tenang je. Bahkan dalam kitab fiqh kita, Fiqh Manhaji mengatakan mengiringi jenazah biduni sautin. Tak payah angkat suara.
La ilaha illallah. Sallu ala nabi. Itu macam orang Arab kan. Sallu ala nabi. Oh. Al-Fatihah tak ada. Berjalan tenang, waqar. Ingat lepas pada ni aku usung orang ni, tak lama lagi orang usung aku balik. Itu yang diajar oleh Islam. Jadi kalau kita bawa dengan mauqif, kita bawa jenazah kita ni dengan rombongan-rombongan, maka itu dia panggil satu kemegahan yang tidak dianjurkan. Bahkan yang mula meraih, membuat perayaan-perayaan kepada orang mati ni siapa? Puak-puak Fatimiyin. Kerajaan Mamalik, kerajaan Fatimiyin, kerajaan Syiah, Rafidah tu. Dia ni yang mula dulu. Macam-macam maulid dia buat. Mengingati Sayyidina Ali lah, Fatimah lah, macam-macam cerita. Dan dia orang ni lah yang buat perarakan-perarakan. Tapi bila rekaan tu telah bermula, maka dia tidak akan berakhir. Jadi hari ni kita tengok orang-orang hebat-hebat mati kan, acara besar-besaran. Kalau askar tentera mati, buat mari tentera mari duduk, tabik sini. Buat apa? Cukuplah kematian itu mengingatkan kita. Cukuplah kematian itu kafa bil mauti wa'izan. Mati itu menjadi satu pengajaran kepada kita. Nak bangga dengan apa? Dia main tabik banyak. La haula wala quwata illa billah, tidak perlu. Baiklah para jemaah sekalian. Itulah apa yang kita dapat bincangkan dalam kisah kita yang kali yang ke-92 ini. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah dalam kisah yang berikutnya kita akan tengok cerita lain pula tentang kematian. Mudah-mudahan banyak cerita mati ni akan mengingatkan kita kepada kematian. Dan kita orang panggil tidaklah terlalu lara, takabur, leka sangat dengan kehidupan dunia ini, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.